masih dalam state of denial, masih dalam keadaan tidak menentu dan menafikan krisis ekonomi yang melanda dunia sekarang ini. Jadi kita harus berganjak dan bawa perubahan ini. Saya boleh bagi jaminan setakat itu, saya saudara. Ada orang tanya bagaimana minyak turun, dah kita umum, jangan bimbang, insyaAllah. Orang tanya bagaimana, saya kata kerajaan Pakatan Rakyat ini bukan kerajaan UMNO. Perdana Menteri umum yang lain, na'am. Kita, persefahaman kita dari penubuhan jemaah menteri, semua dasar-dasar besar mesti diputuskan secara muafakat bersama, baru boleh berkat dan kerjasama itu kekal. Kalau kita ambil sikap yang angkuh dan sombong, mengedepikan peranan masing-masing dan mengedepikan apa yang kita janjikan dalam kerjasama ini dan muafakat perjanjian ditermeterai di kalangan kita, saya tidak percaya kerjasama itu boleh kekal. Alhamdulillah, setakat ini saya bagi pihak keadilan tentunya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan dan penghargaan kerana pemimpin-pemimpin PAS memberikan kerjasama cukup baik dan hadir dalam perjumpaan-perjumpaan supaya kita dapat putuskan satu persatu langkah-langkah yang diambil. Dan saya harus akui juga dalam perkara ini pemimpin DAP termasuk Lim Kit Siang dan Lim Guan Eng menunjukkan sikap yang cukup positif. Kalau ada tidak setuju, kita bincang. Kalau tak dapat persetujuan, kita tangguh. Yang kita setuju, kita maju. Kerana tidak ada satu pemimpin atau satu kelompok parti yang boleh menentukan agenda. Pahaman kita dalam Pakatan Rakyat, kita putuskan bersama. Tetapi soal-soal yang jelas dalam perlembagaan, seperti mana yang saya sebut tadi dan disebut oleh Datuk Usah, kedudukan Islam, hak keistimewaan Melayu, bahasa Melayu, itu hal yang tidak boleh dipertikaikan. Seperti juga hak orang bukan Islam untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing, dan hak kebebasan mereka untuk hidup sebagai rakyat dan warga negara secara bebas dan terhormat. Itu kita jamin dalam perlembagaan dan kita jamin dalam muafakat kita. Saya bahkan ingin menambah, kerana keyakinan kita untuk memertabat dan menghayati Islam, saya yakin bukan saja setakat Kelantan, kerana majoriti umat Islam, Pulau Pinang yang 30% Islam itu, dari segi program mengimarahkan masjid, program kafa, penubuhan sekolah menengah agama baru, itu pun kita lakukan jauh lebih baik daripada yang pernah dilakukan oleh UMNO. Kalau Pulau Pinang di mana umat Islam hanya 30% boleh lakukan sedemikian, saya yakin di negeri-negeri lain seperti Kedah, Perak dan Selangor, kita boleh lakukan sesuatu yang jauh lebih baik, bukan untuk mengimarahkan masjid, untuk memastikan program tarbiyah kita itu jauh lebih berkesan supaya kehidupan Islam itu benar-benar terasa dan dihayati di negara kita. Saya bukan bagi jaminan ini setakat kerana saya bercakap di Kelantan, lebih-lebih lagi depan yang dikasihi Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Tapi ini kita jelaskan sebagai suatu komitmen, janji, ikrar, iltizam kita. Dan sebab itu saya sering bandingkan Pulau Pinang, kerana di Pulau Pinang itu yang paling susah laksanakan kerana jumlah umat Islam itu kecil atau minoriti. Kalau di Pulau Pinang kita dapat lakukan sedemikian, maka saya percaya ini contoh yang penting kerajaan Pakatan Rakyat untuk memberi makna penghayatan. Ini berbeza dengan apa fitnah dan propaganda yang dibuat oleh UMNO, utusan Malaysia dan TV3, yang saban hari dan saban malam menyerang kita seolah-olah kita ni nak meninggalkan kepentingan Melayu dan kepentingan Islam. Orang yang menyebabkan merebaknya rasuah, orang yang menyebabkan merebaknya jenayah, merebaknya arak dan perjudian, bercakap kita nak meninggalkan kepentingan agama. Dan kalau adalah orang kita yang terpengaruh, makna jadi memang jahil murakab betul-betul. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayah dan memberikan kekuatan. Dan sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan kathiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Ibu Hormat Datuk Seri